Maka tunggu sampai selesai solat, tanya kepada dia. Kalau dia rasa tu adalah arah kiblat yang sebenar, maka solat dia sah. Kalau dia lebih kurang agak-agak, maka dia kena ulang semula solat dia. Ni dua benda kita sebut dua bab. Ada soalan boleh tanya sebelum kita nak masuk bab secara susunan sah. Sila. Bismillahirrahmanirrahim. Solat pada waktu yang perumpamaan diberi macam orang tu dia sepanjang pokok bawah ada harimau, itu dia tak lemah semayang. Dia apa tu adakah dikata itu dia semayang pada waktu? Solat hormat waktu panjat pokok bawah ada harimau. Contohlah kan dalam kitab-kitab dia buat. Okey, dia masuk zoo apa? Harimau ligar dia ni kata baik. Macam mana keadaan fattaqullah mastata'tum. Saya akan cerita kepada tuan-tuan nanti ada masa kita buat kursus lain bab solatul khawf. Tuan-tuan, solat dalam peperangan. Ada 18 cara Nabi ajak solat cara peperangan. Antaranya Nabi ajak kepada kita, tuan-tuan, bila kita perang, musuh menghadap ke arah kiblat. Maksudnya musuh menghadap ke arah kiblat, menghadap ke kita. Nabi ajak kita. Nabi ajak imam saf pertama, saf kedua. Imam qiyam, takbir, makmum takbir, saf pertama takbir, saf kedua takbir. Imam ruku, saf pertama ruku, saf kedua ruku. Imam i'tidal, saf pertama, saf kedua i'tidal. Imam sujud, Allahu Akbar, saf pertama sujud, Allahu Akbar, saf kedua berdiri. Tunggu dulu. Panjang cerita ni. Cuma saya nak bagi tahu dalam keadaan macam ni, keadaan yang kritikal macam ni pun, Nabi suruh kita solat, bukan solat amal waktu, solat waktu. Kalau kita fikir dengan otak kita, kalaulah ajaran Nabi, lebih baik dalam keadaan berbahaya macam ni kita solat hormat waktu. Sebab musuh depan kita, musuh nak bunuh kita. Termasuklah benda tadi dan sebagainya. Kita duduk macam keadaan apa juga, nak solat terpulang kepada keadaan tersebut. Fattaqullah mastata'tum. Takutlah kepada Allah sekadar yang mampu. Para sahabat Nabi berperang dalam peperangan Khandaq, mereka ditikam penuh darah dan sebagainya, tak ada baju. Allahu Akbar solat. Ada yang tak boleh, kaki patah perang, penuh darah, duduk. Allahu Akbar solat. Nak kata tinggal solat, Nabi tak ajak. Nak kata solat hormat waktu, Nabi tak ajak. Sepatutnya dalam keadaan macam ni, solat hormat waktu lah. Sebab Nabi tak pernah ajak, saya tak boleh kata ada. Biar kita berani bercanggah dengan ustaz. Jangan berani bercanggah dengan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Allahu a'lam. Soal. Kalau kita solat dekat, kita ikut kiblat, orang langgar kita berpusing. Baik. Kita batal ke atau baik balik? Kita tengah solat, ada kenderaan berat mai langgar kita, berpusing kiblat. Macam mana? Tak ada masalah. Betulkan dan teruskan solat. Tak ada masalah. Kita bergerak tadi bukan atas kehendak kita, luar daripada kehendak kita, beralih arah kiblat. Maka kita boleh paling menghadap ke arah kiblat dan teruskan solat. Wallahu a'lam. Soal. Kita keluar daripada pejabat sebelum maghrib dan masa balik di rumah jam akan luar biasa hingga habis maghrib. Macam mana dalam kenderaan dalam solat? Tuan-tuan, adalah hadis tuan-tuan. Tuan-tuan, kita semua tahu lah, antara benda yang Nabi ajak kita ialah solat, antaranya solat jamak yang dipanggil jamak qasar. Betul tak? Pertama. Ada juga solat yang Nabi ajar kepada kita, solat pertama tidak diqasar, kemudian dijamak, solat kedua tu diqasar. Faham tak? Contoh tuan-tuan nak pergi musafir, tuan-tuan nak solat di satu masjid. Sampai di masjid tu kita yang cadang nak jamak dan qasar. Sebaik sampai di masjid tersebut, tiba-tiba solat jemaah tengah didirikan, maka hukum dia haram kita buat jemaah lain solat di belakang. Apa yang kita buat? Masuk solat dengan jemaah tersebut, solat zuhur 4 rakaat. Selesai bangun, kita beberapa orang sahabat kita duduk di belakang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian solat pula dengan solat qasar asar 2 rakaat. Antara benda yang dibahaskan ialah antaranya ialah ketika mana berlakunya solat jamak tamam. Tuan-tuan pernah dengar solat jamak tamam? Solat jamak yang sempurna. Dengar
saja jangan buat lagi nah. Solat jamak tamak ni antaranya dibuat oleh baginda Nabi SAW ialah ketika mana berlakunya hujan. Tuan-tuan dengar saja, dengar dulu. Sehari kata, ish, baru tahu kau? Tak dengar dulu. Zaman Nabi bila berlaku hujan, sahabat-sahabat berada di masjid dan sebagainya, atau mereka dalam perjalanan ke masjid atau sebelum masuk waktu dan sebagainya, hujan. Bila berlaku hujan di zaman Nabi SAW, contohnya waktu solat maghrib, sama ada sebelum solat maghrib atau tengah solat hujan lebat tanpa henti, lepas saja daripada solat maghrib, maka Bilal akan bangun, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, akan terus qomat, dan mereka akan terus jamak dengan solat Isya 4 rakaat. Itu yang dinamakan solat jamak tamak. Dengar dulu. Nanti sampai bab tu kita akan terperincikan. Baik, kemudian juga solat jamak tamam yang sempurna dibuat 4 rakaat, 2 solat dihimpun pada satu waktu dengan tidak dikasarkan. Antaranya dibuat oleh baginda SAW ketika mana baginda Nabi sakit. Baginda Nabi sakit. Kita sendiri tahu keadaan posisi sakit kita macam mana. Kita sampai tak boleh bangun, orang kena tolong wuduk dan sebagainya. Apa yang Nabi anjur kepada kita? Solat jamak tamam. Allahu Akbar. Tak boleh bangun dah, tak larat tuan-tuan. Zuhur 4 rakaat habis, Allahu Akbar. Asar pula 4 rakaat. Siapa yang buat tu? Baginda Nabi SAW. Cuma tengok keadaan sakit macam mana. Kita tahu sendiri macam mana keadaan kita. Kita tak boleh tipu Tuhan. Sebagaimana bulan puasa, tuan-tuan sekalian, antara orang yang diberi peluang untuk berbuka puasa ialah orang yang bermusafir. Betul tak tuan-tuan? Nak buka tak buka cerita lain. Yang ni bulan Ogos kita akan cerita di kuliah Zuhur kita. Antara lagi Islam bagi kita buka puasa orang yang sakit. Betul tak? Nak sakit macam mana? Kita tahu sendiri kenderaan sakit macam mana. Keadaan sakit macam mana, sampai tak boleh nak bangun dan sebagainya. Masa tu kita jangan puasa. Kalau kita puasa, kita termasuk dalam ayat Al-Quran, wala tulqu biaidukum ila tahlukah. Tengok keadaan. Walaupun setengah ulama sebut tak kira sakit apa boleh buka puasa. Nama sakit saja boleh buka puasa. Kakak-kakak bangun masak sahur, potong-potong sayur, kena jari sakit, buka puasa. Agak esok tambah potong, tambah puasa, potong satu lagi. Ini pendapat yang lama. Kita tahu sendiri keadaan. Benda ni lah dia kiaskan dengan masalah tadi. Benda ni dia kiaskan. Contohnya seorang doktor yang ada patient nak operation, masuk bilik operation pukul 12, pukul 5 baru dia buat, baru dia keluar. Maka ulama sebut boleh dia kiaskan dengan dia solat jamak tamam. Begitu juga di cerita kita ada anak perempuan. Kita ada anak perempuan kita belajar di USM ke Pulau Pinang, di mana? Di UPM ke, di mana? Di UUM ke. Dia balik bah dia pukul 7. Tolak daripada Pulau Pinang nak balik ke sini sampai di Pudu lebih kurang pukul 12, 1. Di pertengahan jalan pukul 9 di Sungai Perak bah berhenti. Bah berhenti, dia boleh turun untuk solat. Betul tak? Tapi dia perempuan, kalau dia turun, adakah berisiko waktu tu? Seorang budak perempuan tengah highway berhenti, bah berhenti dia turun nak solat dan sebagainya, banyak risiko. Betul tak? Sama ada orang boleh rogot, na'udzubillah, ragut ke atau benda-benda lain, macam-macam kemungkinan boleh berlaku. Betul tak? Berbeza dengan anak lelaki. Anak lelaki kalau saya turun bah berhenti pukul 9, saya turun pergi solat, siapa nak rogot saya, silakan. Ulama bincang dulu ni tuan-tuan. Dia sampai di Pudu pukul 12, tuan-tuan pergi ambil dia. Sebelum dia masuk ke Korea kita, tuan-tuan boleh teman dia berhenti di mana-mana surau, solat dia boleh buat jamaah takhir. Betul tak? Kalau isteri kita pergi ambil tuan-tuan, isteri kita pun tak berani. Maka masuklah rumah, Allahu Akbar, maghrib 3 rakaat,